Ni nampak muka handal kan, muka handal tu. Rupanya ada aib dia kat rumah, tidur berdengkur. Ya Allah, bergagah dinding. Isteri saya sampai ambil lah mesin tu kan. Kata kena check dulu saya punya sleep apnea yang bila berdengkur kan. Dia kata abang punya teruk bang, dia kata. Isteri saya kata abang punya teruk sampai kadang-kadang dalam tidur abang ceramah. Wah, mahal dia kata tu kan. Ada mesin ni kena ukur dulu. Kalau sampai keperluan kena ambil oksigen tidur. Adik saya seorang, dia dah pakai oksigen tu, kurang sikit berdengkur tu, lega, dia tidur tu puas. Ya, buat macam mana? Handal kat luar berdengkur macam bergaduh. Kalau saya tidur dengan adik saya masa pergi umrah tu satu bilik tu berlawan. Masalahnya kami tak dengar, kami rasa okey je. Kan? Tapi rupa-rupanya saya ceramah di Camp Penison Sarawak. Kawan pemerintah tu kata rupanya yang orang tidur berdengkur ni ada cerita dia macam berada di safari. Singa tu dia nampak, dia kejar, dia dapat seekor. Lepas tu rimau-rimau lain pun datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai orang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, puan pengurusi acara. Itu juga tuan pengurus masjid, pengurusi masjid, barisan imam, jawatankuasa penggerak aktiviti masjid, semuanya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Lelaki ramai juga datang. Kenapa kursi sini letak depan perempuan? Bosan mana ujian ni? Tak apalah tuan-tuan. Hari ni tajuknya konten lah sangat, peribadi, maruah atau aib. Hari ni orang berlumba-lumba dengan konten, malahan menjadi topik, kerana topik perdebatan suami isteri. Kadang-kadang suami kalau dia tengok, biasanya dia tengok yang like-like-nya orang lelaki. Kau tengok, dia tengok yang kelakar, dia tengok konten yang seronok dekat dia, dia tengok lagu-lagu yang dia suka dulu-dulu. Tapi orang perempuan dia lebih tengok fakta. Dia suka tengok menu terkini, tengok fashion terbaru, dan dia ada isu-isu semasa. Itu yang kadang-kadang bila orang perempuan sebut, orang lelaki tak tahu. Abang tengok tak kes yang apa tu? Dia tanya, apa dia? Si siapa tu lah? Yang ni yang Tesla tu. Macam tu lah reaksi lelaki. Siapa? Tak tahu. Betul. Kebanyakan lelaki tak tahu. Lelaki yang dia tengok kuliah maghrib, tak adalah, dia ambil pun petikan-petikan ceramah, mungkinlah. Kebanyakan sebab orang lelaki ni dia tak suka benda yang berat kat kepala dia. Orang lelaki ni, orang perempuan ni lain. Ini kajian ni. Orang perempuan dia ambil, dia dengar, dan dia stres dengan konten tu. Dan kadang dia lepaskan kemarahan tu kat lelaki. Itulah dia jantan. Tu kerja mengkatal kerjanya.
Kau ni marah aku, kau marah siapa? Orang tanya kan antara ni. Jadi dia berkait. Konten ni berlumba-lumba untuk share. Konten lah sangat kan? Konten lah sangat. Dan sebenarnya walau apa pun, kalau niatnya tak baik tetap tak baik. Dan dalam Islam, kalaupun niatnya baik, caranya tak betul pun dilarang kan? Niat aku ni share konten ni supaya jadi pengajaran pada semua. Oh, tak ada dalam Islam cakap macam tu dah. Nak-naklah kita dedahkan nama peribadi orang dan sebagainya. Jangan. Itu cerita tadi aib peribadi, maruah tadi kan? Jadi semua berebut nak jadi pempengaruh dalam bahasa Melayu, influencer, bahasa bakunya influencer. Jadi sibuk nak jadi orang yang mendapat perhatian, walaupun benda yang dia buat tu kontroversi. Dia tak fikir dah memalukan apa, badan pun bearing dah lari, tapi tunjuk ke orang pakai baju ketat-ketat, baju tu pun minta nyawa dah kat badan orang, dah tak boleh masuk dah. Saya tak sebut nama sesiapa tau, ni contoh. Jadi tunjuk pula kat orang. Lepas tu balon. Ada satu tu artis tu tak boleh, asal ustaz tegur dia balik. Asal ustaz tu tegur dia akan cari kesalahan ustaz tu lah. Satu dunia ni punya ustaz dia bersentuh ni, ustaz ni pun tak betul, ustaz ni pun dah terlibatkan kes ni, ustaz ni nasib baik saya bukan ustaz. Kan? Saya bukan ustaz. SD Saudara Syamsul Depan, KMB telefon panggil saya SD je, Syamsul Depan. Nama saya popular ketika dekat pilihan raya, Statutory Declaration. Kan aku bersumpah Saudara Syamsul Depan SSD. Kalau Ustaz Syamsul Depan USD mahal, takut tak boleh bayar kan? Jadi sebab apa? Nak menarik ramai follower. Itu sebab kalau tengok sekarang ceramah Syamsul Depan, tengok ceramah Syamsul Depan, ada orang buat banyak sangat. Nak masuk ceramah, masuklah. Yang kau boleh masuk gambar anak aku apa semua tu apa pasal? Jadi cerita, oh ini sumpahnya sebab nak tarik orang follow dia ramai, lepas tu boleh jual barang. Sekarang macam tu, korek peribadi. Tahu tak, inilah rumah ibunya. Ada share pula contoh. Dah orang tengok. Baru-baru ni pun berlumba-lumba nak jadi orang pertama, tiba-tiba Syamsul Depan meninggal. Ini adalah baru ni. Saya tak tahu apa-apa. Saya memang mau balik daripada umrah, turun fly kan? Saya tak tahu cerita lagi ni. Yang heboh dah pasal kematian saya. Saya pun keluar tengok sampai kat kereta banyak, sampai dekat arena rasa ban penuh pula surau ni. Aduh, tak apalah, sembahyangkan masjid negeri je lah. Masuk pekan bandar, sembahyang masjid negeri. Ni kat rumah kebetulan masa saya keluar daripada airport sempat cakap dengan isteri. Bila cakap-cakap, bateri abang nak habis lagi, mati, bateri habis. Dia call saya tak dapat. Lepas tu seorang-seorang tanya, betul ke Syamsul Depan meninggal accident? Menurut apa, balai bomba dan penyelamat dah datang pergi keluarkan kecederaan teruk di kepala. Kepala saya cedera dah lama dah. Tu dah masuk air bila ceramah tu kan. Jadi apa hal ni kan, saya tak tahu cerita ni. Lepas tu pergi pula isi minyak. Elok je uncle yang India tu tegur saya, itu RFID ya. Dia tanya saya punya kat kereta tu nampak RFID kan. Macam mana RFID tu, nanti kalau orang ambil apa semua. RFID tahu kan, reverse forward insyaAllah dapat kan. RFID reverse forward insyaAllah dapat. Itu orang plus yang beritahu saya tu, bukan orang luar beritahu. Dia bukan tu dapat, dia kena reverse forward pun dapat. Macam tu. Dia bukan automatik kan, kena slow, sabar.
Lepas tu balik sampai rumah gelap, apa ni, hujan lebat. Assalamualaikum, tak ada orang jawab. Apa hal tak ada orang jawab ni? Biasanya balik benar-benar dah standby dah kat luar. Masuk Assalamualaikum, lepas tu buka pintu semua berlari. Abah marah, itulah abah lagi. Apa hal? Lepas tu anak saya yang kecil tu saya cakap dengan mak saudara, abah tak jadi meninggal ke? Nah, tapi orang saya dah buat dia boleh sangat tu. Tapi benda tu memang ada orang saja sembah. Berita tu real, siapa yang baca tu tahulah. Kan? Macam itulah. Sebab apa? Sebab nak cari pengaruh, berlumba jadi orang yang pertama. Kan? Sebab nak ramai follower, nak likes dan juga konten trending. Dan satu lagi, boleh bergaduh suami isteri sebab suami tak like post dia. Nak pula suami like tekan like, yang bini dia terlangkau pula tak tekan, jadi hal tu. Bukan main si Abi Fana punya post abang boleh like. Saya ni apa kat bang? Saya ni siapa kat bang ni? La ilaha illallah. Jadi hal. Tak pasal-pasal suami lepas tu dah abang dah block lah Abi Fana. Jadi hal tu. Nampak tak? Tu. Ada konten-konten yang baik, tak ada masalah. Contoh konten yang baik, macam kita tengok kan, subuh macam Jumaat, jom mengaji, jom mengaji setengah jam, kata. Jom mengaji satu hari satu muka. Bolehlah ajak macam tu, benda-benda yang baik. Ramai yang ikut. Dekat Masjid Palu 14, Jom subuh sambil dapat duit belanja. Semayang subuh, budak-budak Felda Palu 14 masjid tu buat, siapa datang semayang subuh dapat duit belanja RM3 di sekolah, budak sekolah rendah. Bising ayah, pergi masjid. Pergi, ayahnya tak pergi. Budak tu suruh pergi. Lepas tu baguslah viral benda macam tu. Lepas tu yang dewasa yang pergi semayang jemaah subuh 40 hari betul-betul layak cabutan bertuah, menang skuter. Lepas tu adalah jemaah tu bising, maknanya tak ikhlas lah apa semua. Dia kata kadang-kadang memang kena buat macam tu dulu. Bila dia dah lazimkan diri dia pergi, lama-lama dia rasa seronok dah datang pagi subuh. Kan macam ni kan. Dah lazim datang duha ramai-ramai macam ni. Kan, memang hari-hari ramai macam ni saya dengar. Jadi tapi pada yang baru hari pertama, selamat datang saya ucapkan. Kan, inilah dia masjid ni macam merah yang muka tu. Jadi maknanya jangan pilih penceramah, datang aja kan. Konten ceramah tu penting. Tapi ada juga contoh negatif seperti prank, nak kenakan orang, nak bergurau. Tapi bukan semua orang. Ada tu meninggalkan kesan kadang melampau-lampau. Macam prank saya meninggal itu melampau lah. Mak saya puas, orang semua telefon mak saya, sihat, tanya mak saya. Tapi dia orang tak nak cakap sebab dia tahu mak saya takut terperanjat nanti. Dia tak cakap dengan mak saya pasal saya meninggal. Tak cakap, okey ke semua? Okey, kenapa tak ada saja tanya. Mak tu meninggal tak pernah tanya, tiba-tiba tanya. Last sekali barulah ada seorang cakap, betul ke? Dengar anak kau insiden. Betul. Keluarlah cerita tu. Melampau lah tu kan. Ada juga yang nak menunjuk kat orang. Tu saya nanti boleh tengok dekat YouTube saya, Syamsul Debat TV, boleh tengok. Saya baru share tentang penyakit ain. Faham ke? Sebenarnya ramai yang tak tahu, kalau kita duduk macam ni tengok orang pun tanpa sedar kita boleh sihirkan orang. Betul. Tak puas hati dengan orang. Itu sebab kalau kita tengok di negara Arab, kalau kita pergi Mekah kan, taksi dia berong-berong tayar semua. Apa salah cala-cala kereta macam ni. Dekat Malaysia lawa kereta ni. Kadang-kadang ada kereta tu saja dia cakar-cakarkan, dia calakan supaya tak nak penyakit ain ni. Dia tak nak kereta dia berkilat, takut orang nanti nampak penyakit ain. Nah, macam seorang ada kereta baru. Jadi hal dekat Malaysia ni memang ain aja.
Tak sempat rin pun air dah je. Semua tak puas hati dengan orang tu. Hati-hati. Itu sebab di Yaman, baby-baby ni yang baru lahir, semua dia tulis pakai celak ni, alif lam ha Allah subhanallah dekat dahi dia, supaya bila tengok baby tu nampak tulisan tu, ingat Allah banyak. Nak puji anak tu puji Allah dulu. Nampak? Puji takut ni. Kita hari ni kita tengok, oh masuk status gambar baby, comel. Syukur kepada Allah. Pada jam 5.36 pagi tadi, isteri saya telah berselamat melahirkan putera kami yang keempat. Terima kasih atas doa semua. Alhamdulillah, anak semua selamat, sehat dan comel. Yang tengah tengok tu pula kebetulan dah macam-macam daun pokok dimakan, dia tak beranak lagi. Tak adalah orang yang kadang-kadang Allah belum rezekikan dia. Dia tak cakap apa tu, dia tengok alah, dalam hati ni macam kau seorang ada anak, kau tengoklah anak kau jadi apa esok, makbul. Nampak? Anak kembung nangis tak berhenti, ketuk pintu tak mau, ketuk dinding tak mau, amat albab tak mau. Jangan main-main. Tak, itu yang sebenarnya ramai orang tak perasan. Itu sebab dulu kurang penyakit ni. Sebab dulu orang ambil gambar, cuci-cuci, masuk dalam album, senyum seorang-seorang. Kan? Abang tengoklah, ya Allah, abang, muka abang selenge. Macam tu kan. Tengok, ya Allah, kamu tudung apa yang kamu pakai ni dulu ni, dulu yang ikat kat teguk kan. Ya Allah, Allah, dulu. Kan? Dulu. Ada ke dulu orang ambil gambar, lepas tu dah siap, nampak kat papan kenyataan masjid, dia satu kampung nampak? Tak ada. Mana ada. Sekarang semua share kat orang. Lepas tu luahkan perasaan tu, memang dah tak ada segan dah. Semua reveal. Nampak lelaki handsome, gambar tu, dia ambil video lelaki tu, imamku. Lelaki yang tak handsome, pengusi khairat kematian. Macam tu dia agaknya lah, tahulah kan. Macam tu lah. Jadi pribadi. Jadi manusia sebagai diri sendiri, persoalangan soal diri sendiri. Maruah pula kehormatan diri, harga diri. Aib pula perbuatan keji atau kekurangan, kelemahan ataupun kecelakaan yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Seseorang itu akan merasa malu dan terhina akibat perkara tersebut. Kan? Aib. Teringat macam mana Imam Hanafi satu hari tu dia jalan dekat pasar, orang semua berebut-rebut nak angkat barang dia. Tuan, marilah kami tolong. Kenapa pula ni? Kenapa nak kata kami mesti tolong? Tuan ni orang baik, tuan ni orang hebat, takkan kami tak tolong? Menangis Imam Hanafi. Kenapalah kamu menangis? Sesungguhnya aku ini kelihatan hebat hanya disebabkan Allah menutup aib aku daripada semua. Betul. Ni nampak muka handal kan? Muka handal tu. Rupanya ada aib dia kat rumah, tidur berdengkur. Ya Allah, bergagah dinding. Isteri saya sampai ambil lah mesin tu. Kata kena cek dulu saya punya sleep apnea. Yang bila berdengkur kan, dia kata abang punya teruk bang. Dia kata, isteri saya kata, abang punya teruk tu sampai kadang-kadang dalam tidur abang ceramah. Wah, wih, mahal dia kata tu kan. Ada mesin ni kena ukur dulu. Kalau sampai keperluan kena ambil oksigen tidur. Adik saya seorang, dia dah pakai oksigen tu, kurang sikit berdengkur tu, lega, dia tidur tu puas. Iya, buat macam mana? Handal kat luar berdengkur macam bergaduh ni. Kalau saya tidur dengan adik saya masa pergi umrah tu, satu bilik tu berlawan. Masalahnya kami tak dengar, kami rasa okey je. Kan? Tapi rupa-rupanya saya ceramah di Camp Penison Sarawak. Kalau pemerintah tu kata rupanya yang orang tidur berdengkur ni ada cerita dia. Dia macam berada di safari. Singa tu dia nampak, dia kejar. Dia nampak seekor. Lepas tu rimau-rimau lain pun datang. Dia cerita tu yang bunyi macam tu. Cacat dia bunyi tu. Dia
panggil kawan dia lain. Itu yang macam-macam bunyi tu. Dia ada panjang cerita dia sampai pagi. Tu macam tu lah. Tapi aib tak? Aib. Rupanya yang seorang ni nampak elok, rupanya kat rumah rambut kelinting-kelinting kembang macam tu. Contoh kan. Kat luar ayu dia Assalamualaikum. Gambar. Rumah kembang macam tu ha. Ya. Lepas tu dia seorang ni nampak saya sebagai pemimpin masyarakat, saya merasakan kita perlu buat sesuatu. Nampak macho. Kat rumah tidur kena ada bantal busuk. Dia kat hujung bucu bantal, kalau tak bau dia tak boleh tidur. Ada. Dia pergi mana-mana dia bawa benda tu. Tak, kalau orang tahu aib tak? Aib juga kan. Contohlah kan. Dia, kita kena faham tuntutan menutup aib ni kan. Sekarang Nabi tahu dah beritahu kan. Nabi pun beritahu barang siapa yang menjaga aib orang lain maka Allah akan menjaga aib ni. Dan barang siapa yang membuka aib maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Wah, mikir macam mana Allah buka walaupun dia duduk dalam rumah. Rupanya hari ni pun kita faham, nak tunjuk agama kita ni melangkaui zaman. Daripada zaman Nabi dah sebut duduk dalam rumah tapi buka dengan aib dia. Rupanya media sosial. Menyuruh dalam rumah tapi malu, tetap tersebar cerita tak elok tu. Nampaklah kan? Penyebaran aib ni satu perbuatan yang buruk dan mendatangkan malu pada seorang apabila ianya diketahui oleh orang lain. Jadi Islam melarang umat, termasuklah yang nak kahwin baru buka telinga ustaz kan. Sebelum kahwin mungkinlah berlaku benda-benda yang tak baik kan, macam-macam lah. Janganlah I nak terus terang dengan you supaya senang. I tak nak ada rahsia antara kita. Itu makluman you bukanlah yang pertama. Oh, sudah cerita tak jadi kahwin. Tak jadi kahwin kan. Tapi kalau itu benda aib, dia suruhlah dia tak nak cerita. Dan itulah cabaran hari ini. Ramai orang dah kahwin baru tahu. Sebab dunia tanpa sepadan, dasar langit tu buka. Orang share gambar-gambar. Ni gambar, bukan main lagi bini kau ni, gambar kau lain pula, bukan aku tu. Dah tahu rupanya ni boyfriend dia dulu. Rupanya jumpa pula mesej-mesej lama. Dah jadi benda-benda yang lain. Bukan senang. Itu cabaran hari ini kan? Jadi Islam melarang umat membuka aib, mencari kesalahan orang lain. Kerana mencari kesalahan orang lain, bercerita buruk pasal orang lain, selain pada fitnah, dia juga membawa kepada penyakit ribah. Ribah dan fitnah. Apa beza ribah dan fitnah? Beza ribah dan fitnah, fitnah cakap satu benda yang orang tu tak buat tapi kita cakap orang tu buat, benda tak elok. Ribah pula bercakap benda yang betul tentang orang tu tapi menjatuhkan aib orang tu. Itu adalah ribah. Pernah satu ketika seorang perempuan Badui datang jumpa Nabi. Dia kata, mengadulah ya Rasulullah, cerita-cerita macam ni. Lepas tu bila dia balik, Aisyah datang pada Nabi, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia genit-genit macam tu, ala-ala Sheila Majid dengan Abi Fana. Macam tu lah kan. Dia tak besar-besar sangat lah, cute-cute macam tu lah. Bersebut kecilnya perempuan itu. Apa Nabi sebut? Ketahuilah isteriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ribah. Mana benda tu tak boleh. Macam tadi kan, cakap dekat semua orang, dekat dalam TV nampak macam kecil kan. Nasib baik dia duduk. Double dah tu. Kan kan dekat luar tinggi besar kata kan. Tapi saya maafkan supaya tak ada tuntutan berbangkit hari akhirat besok. Macam tu lah. Nah, kita sebut contoh yang cakap, kau tengoklah mana lo pakai tudung macam tu lagi dah. Contoh tu tudung saji pakai. Contoh dia cakap kan, benda tu betul, dia pakai tudung saji tu pergi kebun nak meneduh je kan. Tapi kita highlightkan benda tu dah jadi cerita lain kan. Macam-macam lah. Kau tengok baju yang sama dia pakai tiap kali kuliah duha. Kawan tu tak perasan
Setiap hari dia pergi, bila sampai turn kat situ, baju tu kat dia pakai. Manalah dia ingat dia pergi kuliah 2 hari. Cuba sangka baik, tetap cerita. Kau tengok lah kopiah tu dah kepam pakai lagi. Tak cerita lagi. Kau tengok lah motor buruk tu juga dia bawa ni. So tukar, convert ayat tu kepada ayat yang baik. Ya Allah, cuba tengok lah, motor tu besar jasa kan. Daripada dulu dia buat motor tu bagus kan, elok motor ni. Motor sekarang ni dah tak tahan macam motor sekarang tu. Kau tengok tudung dia pakai tu kan, kau nampak kan fashion dia unik lah, dia berani lah dia dengan fashion dia macam tu kan, fashion terkini dia kata kan. Okey lah. Ada gambar bendera Palestin. Dia kata kan, bagus lah dia, bagus ni lah yang kita nak, semangat ni. Nampak ada benda ni kan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, wahai orang beriman, jauhkanlah diri daripada prasangka, kerana sungguhnya sebahagian berprasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Zaman Nabi dulu ada perempuan ni 2 orang berborak cerita pasal orang. Bulan puasa bercerita pasal orang, mengumpat, punya teruknya mengumpat sampai nak berbuka. Sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin nak berbuka Rasulullah? Tak tahan, haus, punya teruk cerita pasal orang sampai nak berbuka kan. Nabi kata apa? Kamu tak payah minta izin, kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Tak percaya, cuba kamu muntahkan apa yang ada di dalam mulut kamu. Bila dia muntahkan, terkeluar seketul daging busuk dari mulut masing-masing. Daging busuk saudaranya yang dia umpatkan itu. Mana dia dah makan dah pun. Buat apa lagi kau puasa? Macam tu lah kan? Tapi kita tak adalah, orang perempuan sini tak adalah teruk sampai macam tu, betul tak? Betul ke tak? Mana mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Macam tu kan, tahap dia kan. Wajar tu macam mana kan. Kemudian gurau, tak ada sini, tak ada sini. Mana ada cerita pasal orang, mana ada kuat-kuat pun cerita pasal tinggi rendah itu je kan, itu je. Pasal badan besar kecil itu kan. Jadi ingat, peribadi mulia hiasan diri. Bila kita pancarkan satu konten, isi kandungan, sebenarnya apa yang kita buat. Sebab dia kata kan, kalau ingat dalam kuliah yang lepas, kuliah duha, saya kata tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Salah satunya pertama pada lisan kita. Lisan ada 2, lisan berlidah, lisan berjari. Konten ni kadang-kadang kita tunjukkan diri kita atau kita menulis. Kita tulis, tulisan kita tu orang baca dan orang share konten ni. Dan apa yang kita tulis sebenarnya dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Hati-hati. Itu sebabnya masalahnya yang paling teruk sekali, kita tulis benda yang tak elok, kita fitnah orang, kita kutuk orang, kita cerita buka aib orang, taib-taib sampai full stop dengan kita full stop. Contoh mati. Bila kita mati dalam kubur, meronta-ronta, tolonglah, tolong padamkan pos tu, tolong padamkan pos tu. Masalah tak terpadam, malahan orang share. Sekejapan jadi jutawan dosa. Jutawan dosa, orang share. Dan ada orang pula bergaduh dalam tu. Betul ke ni? Aku rasa betul ni, confirm. Yang seorang tu pula, tak sangka lah dia macam ni, penunggang agama. Contoh, adalah baru ni keluar grup Kamik Miak, apa benda dah? Kamik Miak apa dah? Sarawak ke Samarahan dah. Ada satu, dia keluarkan Samsul Debat, ada kekosongan jadual ni, pagi kuliah subuh 4,000, petang 4,000, malam 5,000, 6,000. Dia kata siap tajuk dia, kalah gaji menteri. Dia kata, oh yang komen bawah tu sedap, tak sangka lah dia macam ni kan. Wah, nampak keluar. Sedangkan saya pergi ceramah, saya tak pernah mesti bayar macam ni, mesti letak rate harga macam ni, tak pernah. Tapi kalau orang bagi, saya ambil. Jadi timbul fitnah tu. Jadi ataupun hantar statement dekat dia, sila remove post ni kerana satu unsur fitnah. Saya pun nak forward kat balai polis dan SKMM.
Tak lama tu dia dah delete benda tu. Ayat tajuk dia tu kalah gaji menteri dia tu. Tajuk sedap betul. Saya hari ni bayar berapa pun tak tahu. Betul. Nak pula pakai kabel. Kan? Betul, tak ada. Tapi memang tak dinafikan. Mungkin ada setengah orang cara dia macam tu, mesti bayar banyak ni banyak ni. Saya tak ada pun. Saya kat Sarawak tu orang pun tahu saya duduk hotel Dongani. Sampaikan penganjur dia kata tak ada swimming pool Ustaz, sebila aku nak mandi khusus ceramah. Dapat tidur pun cukup alhamdulillah kan. Orang buat cerita macam tu. Itu sebab kalau pergi umrah pun saya tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Saya nak elakkan fitnah ni. Sebab apa? Kalau perasan saya pergi dengan travel ni kan, bulan depan pergi dengan travel ni. Sebab apa? Sebab ada setengah syarikat travel bila kita dah tonyoh sayang dengan dia, trip yang saya tak pergi pun dia keluar iklan. Lepas tu dekat-dekat pergi, Samsul Depan tak dapat pergi, jadual dia penuh. Orang yang booking sebab nak pergi dengan saya kecewa lah. Tu banyak tu kena elak banyak-banyak persepsi orang. Pegang macam ni. Ustaz pegang Ustaz ambil gambar. Kita mau pegang. Minyak apa ni? Ni minyak ni bagus Ustaz. Samsul Depan pun jadi duta ubat kuat. Kontennya pasal la ilaha illallah. Boleh jadi tu. Dia menyebabkan orang salah sangka, salah faham kan. Ya. Jadi peribadi mulia, jaga benda yang kita tulis, jaga pergaulan kita. Jangan terlanjur ni kan, jaga. Tak kisahlah yang muda maupun yang tua. Dah tua dah Ustaz, tak ada apa. Jangan. Kena jaga. Nak pula selebriti, bekas penyampai radio, contoh. Kena contoh. Saya tak cakap kat FB ni contoh je. Saya tak sebut nama. Ni contoh. Kan? Bersikap pemaaf, berani mengakui kesilapan. Dalam konten sebab konten boleh share yang baik-baik aja. Perlu ke nak tayang kebahagiaan ke orang? Tak perlu. Pegang tangan dekat handbrake kereta. Kaulah segalanya. Allahu Akbar. Orang lelaki selalu tu kalau ambil gambar kan, pandang sana. Jangan. Orang pada ke macam tu? Tunjuk. Tapi yang bagus orang lelaki ni kalau ambil gambar, dia ikhlas. Okey, gambar. Lebar lah. Orang membuat nampak kurus tak? Balik semula. Kalau gemuk lah, apa susah. Tersengit. Lepas tu rapat-rapat, nampak kepala aja macam tu kan. Apa hal tahu betul. Kan? Tak apalah, tu cara-cara masing-masing lah kan. Tu saya kata semua nak tunjukkan orang. Anak Rizal Faisal bagus pun share dengan orang. Cakap alhamdulillah anak mama putra hai mama. Alhamdulillah anak mama berjaya. Mama doakan anak mama berjaya dunia akhirat. Ni share dalam grup WhatsApp. Terima kasih atas doa semua ahli grup ni. Masa bila grup tu doakan anak kau? Kena share dengan orang kan. Terima kasih atas doa semua. Tak sangka anak saya ni dapat semua A. Aku sangka bangang rupanya pandai. Dia tulis macam tu kan. Yang baca tu pula kebetulan anak dia semua melingkup subjeknya. Dah macam-macam cakap. Bila anak kau pandai, anak aku ni tak pandai. Dah komen macam tu keluar. Masa tu barulah anak kau apa? Tak adalah, semua ada rezeki masing-masing. Tak payah share kan. Suami handsome nak tunjuk ke orang, tak payah kan. Hari tu saya merasa forum dengan Nilofa, dengan Yuris duduk sebelah kan.
Dapat kan selalu saya bagi contoh kan. Biasa je. Kan. Yelah, Tuhan bagi kecantikan itu subjektif kan. Jangan kita susah hati. Ada orang tengok suami kita handsome sangat lah, tak boleh hidup dah tanpa suami kita. Itu pun heran kan. Tak boleh lah kak, suami akak ni segalanya buat saya. Contoh kan. Siapa suruh tunjuk? Jangan tunjuk sorok dalam TS. Simpan. Tanya main-main lelaki nampak macam ni. Nampak macam tak ada pasaran kan. Tak ada market. Tak adalah, aku tak risau langsung lelaki kau tengok tu. Bila dia tidur kan, dia duduk dengan tak berbaju dengan kain tu. Seburuk-buruk makhluk tak nampak dia cakap. Jangan abaikan. Jangan abaikan. Dulu sebelum kahwin nak cari suami yang sweet, suami yang funny. Tapi bila suami tu sweet, abang rindu betul dengan isteri abang. Ni nak mati ke apa? Apa hal? Sebab bila suami bergurau ke, cubalah serius sikit hidup ni. Jangan sampai sweet dan juga funny suami kita dihargai orang ketiga. Dekat pejabat kan kawan, mesti wife you untung kan. Dapat suami macam you, romantic, sweet, gentleman, pandai gurau. Langsung dia jadi Jalaluddin Hasan. Well, you aja yang appreciate I. Wah, I tak macam tu pun. Jangan ambil ringan. Ya. Itu sebabnya nak tonjolkan perasaan terus pada orangnya, bukannya pada media sosial. Ada orang dan dekat rumah tak mesra pun, tapi menggambarkan pada orang mesra. Itu konten lah sangat. Yang nak dijaga hati perasaan tu yang komen tu. Seronok sangat orang puji. Wow, sweet couple, so sawit. Tu kalau so sawit tu Kak Ebi tu, so sawit dia kata kan. Wah, bertuah lah you kan. Alhamdulillah tahun ni kami tak pergi jauh pun. Kami cuti dekat Perth saja. Hayat kau. Tak terbakar ke? Terbakar hati orang yang tak boleh pergi jauh ni. Nak macam mana? Kampung I, Singapura, contoh. Dia kampung Singapura tak main lah. Saya kat Seremban selalu pergi Singapura. Singapore Street namanya. Dekat Seremban ada Singapore Street, jual periuk, jual senduk apa semua situ. Tu selalu bawa mak saya situ. Orang Seremban tahulah Singapore Street, glamour. Jadilah membayangkan Singapura. Kan kita tunjuk dengan orang macam-macam kan. Kadang dia share di rumah teruk ni, bergaduh ni, tapi konten share macam bahagia sangat. Apa yang berlaku? Satu hari sibuk. Ada satu hari tu sibuk sangat. Kerjanya, kena handle programnya pun tiba-tiba sibuk. Lupa nak update post. Ada komen. Sekarang ni dah lama tak post. Ada masalah dengan husband ke? Dah keluar. Benda ni siapa share dengan saya ni? Hafiz Yu. Sahabat saya Hafiz Yu. Dia kata ada seorang pekerja dia. Bila tak post jadi fitnah pula. Dah terlampau share kebahagiaan. Satu itu belum cerita lagi. Buat live, kan aib tadi. Buat live, okey. Perempuan muka tak lawa, nak bagi lawa macam mana? Mak ayat dia. Tu belum cerita lagi iklan baju dalam. Baju dalam ni selesa. Kalau pakai tu kita rasa macam confident sangat. Yang tengok tu lelaki yang tak confident. Cuba fikir sikit kan. Dia bukannya tu sebab dulu-dulu orang buat parti Tupperware ke F1 kan, tak dulu kan dia kumpul ada barang F1, rumah kak ni, rumah kak bed, semua pergi makan bed kumpul. Okey, perempuan ni baju dalam ni ambil ni cuba. Lah sedap lah. Sesama kita. Mana ada share dalam media sosial?
Tak ada. Kan? Ya. Tu saya kata tadi, hari ni orang berlumba-lumba, konten lah sangat. Kan? Kemudian jaga pergaulan, bersikap pemaaf, berani mengaku kesilapan, dapatkan sokongan ibu bapa dalam kehidupan, bersederhana dalam menyambut hari istimewa. Tak usah beriu sangat. Buat live nak sambut birthday, tak payah. Sebenarnya kita ni makin berusia, makin tak berapa selera nak sambut birthday. Betul. Mengingatkan kita semakin dekatlah kita kepada dah tak ada birthday. Ya. Seronok sangat kan. Keluar artis daripada kek tu. Tu apa hal pula kan. Kat tengah-tengah tu keluar artis pujaan dia. Ada buat surprise. Sekarang ni adalah pattern. Surprise birthday tu penceramah datang. Assalamualaikum. Ya Allah. Sekarang ni nampak penceramah. Saya kalau orang puji saya tu, ya Allah, saya minat betul Ustaz, saya memang tak pernah miss. Engkau dengan Don kau cakap jantung, dengan Kazim kau cakap jantung, semua kau cakap jantung. Itu dah lah kau cakap jantung kan. Percaya sangat kan. Tak ada, jangan terbawa-bawa sangat. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ni memang betul lah, yang bukan Islam pun kenal saya. Saya dekat airport dekat Kuching tu, ada yang tegur, Ustaz saya ni Kristian tapi hari-hari tengok Ustaz ni ceramah. Bila kau nak ucap, nantilah. Kan? Kemudian menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik. Yang tu bolehlah share. Teguran yang baik itu kita viralkan. Macam hari ni kan ada poin-poin ni, tolonglah share. Sebab ada orang dah pelajar ni, tolong post seronok share. Dia jadi, saya terkejut ada seorang hamba Allah ni, kawan pada kawan lah, kawan pada kawan saya datang jumpa, dia bawa kawan saya, kau nak jumpa sahabat, jom ikut aku, dia bawa lah, jumpa borak-borak. SD kita ambil gambar boleh, dia pun ambil gambar, ambil gambar, dia pun post. Yes, kenapa? Dah 5 orang like. Lepas tu kan yes, apa lagi? Dah 20 orang. Semua komen untunglah, jumpa kat mana, sampaikan salam. Ada orang dia rasa benda tu sangat menyeronokkan. Macam saya dah tak rasa apa-apa lah kan. Sekarang ni memang kalau elak lagi kan. Saya dengan isteri saya dengan anak-anak kalau nak makan cari kedai tak ramai orang. Tak salah tak ramai orang tu tak sedap. Tu yang bonding kepala. Pergi kedai viral kan nak makan. Pernah sekali tu tengah makan ni engkau kan handphone lalu. Saya bila lalu sampai memuka. Saya bila saya pandang, takkan dia gambar tak boleh. Ayah kan, kau tak sakit ke tinggal cakap betul? Ya. Lepas tu nak share berbobot. Oh tadi nampak saya nak ceramah di Bintulu, di Sibu. Di Sibu. Ada sekali tu saya transit kat Kuching dulu. Sekali tu bagaimana ada program Kelibat Samsul Ubat sudah kelihatan di Kuching, dah keluar heboh kat Sibu dah. Orang ambil gambar dah. Macam-macam lah cerita. Semua berebut kan. Tu yang salah tu jangan cerita lah kan. Ambil gambar boleh. Tak salah orang kan. Tak salah Adi Putra kan. Saya kata bukan. Saya kata waduh saya kata, wallahi dalam masjid saya tak tipu tu. Saya tak cakap saya macam dia, tapi dia sebut tu. Itu yang Adi Putra tegur saya dekat Pahang tu, dia jumpa saya. Tak tahulah ustaz macam saya ke saya macam ustaz. Dia cakap, itu dia cakap. Saya tak pernah rasa pun, tapi macam tu lah. Kan? Kemudian untuk tujuan kebajikan, bantu mangsa-mangsa. Ini macam contoh tolong orang Palestin. Contoh kan, kita kumpul duit sumbangan daripada kita. Tapi ada orang tu banyak sangat fikir, jangan, ini semua fake, scammer. Belum apa lagi dah scammer dah. Asal bagi sumbangan ni scammer. Bagi sumbangan ni scammer. Tapi benda lain tak cerita scammer pula. Semalam Datuk Seri Mahdi BZ janggut. Untuk Mahdi keluar video pelaburan ni apa semua sekarang berlumba-lumba sertai. Memang betul dia cakap macam tu, tapi untuk pelaburan yang syarikat yang dia buat tu, bukannya menipu tu. Keluar gambar Syamsul Ubat, sebelah tu Abi Fana,
Gambar yang dulu nak bahagia utama keluarga dulu diedit pelaburan patuh syariah. Kalau Amy Fana dan Samsul Bak percaya, takkan anda tunggu lagi. Pelabur habis kena tipu. Orang Putra Haid tak ada yang tipu. Ni orang Haid Putra belah-belah tempat lain. Masalahnya yang kena tipu ni ramai. Bukannya orang yang tak ada ilmu, ada ilmu tapi join. Habis segala gambar ustaz ustazah semua dia letak ni. Dan benda tu bila kita report polis pun ada lagi. So hati-hati. Samsul Bak tak pernah terlibat dengan pelaburan-pelaburan tu. Terpulanglah tu kalau nak buat. Masalahnya waktu nak masuk pelaburan dia tak tanya, dah kena tipu baru tanya. SD, betul ke ni pelaburan ni? Saya dah melabur di banyak ni. Siapa suruh? Hari tu saya pergi umrah pun tak ramai. Alhamdulillah lah. Bila tak ramai lega dah sikit. Kurang lah sikit orang nak menggambar tu. Rupa-rupanya memang tak ramai. Bulan 10, 11, 12 itu tidak seramai dulu. Sebab apa? Terlampau banyak, salah satunya terlampau banyak sangat penipuan. Ada yang kena tipu langsung tak pergi. Tawaf kat KLIA. Sampai ke petang nunggu. Sudah petang tu dah sampai Putra Haid. Kau tak pergi umrah lah? Balik hari je. Dah kena tipu. Yang satu lagi pula pergi dapat pergi tapi kena tipu package. Ramai juga. Dia senang je. Kalau sampai kat KLIA dengar taklimat macam ni, kita kena ingat ya, pergi umrah ni kena sabar banyak-banyak. Banyak ujian, banyak dugaan. Kita merancang, Allah yang maha menentukan. Itu tanda-tanda hotel kau bertukar. Betul dapat. Itu yang hantar mak ni pergi. Itu sebab nak bayar mak ni pergi bayar package yang bagus sikit. Betul. Ini dia bagi mak dia ambil package yang 5,000, yang 6,000 tu kan, 6,000 yang paling rendah sekali hantar. Sampai dekat Mekah mak dia tanya ustaz tu, "Ustaz, Mekah mana?" Bayangkan, wah kat Mekah tu punya jauh. Tu yang ada makcik tu yang kesian. Daripada subuh lepas sarapan dia pergi Masjidil Haram, lepas isyak pun balik hotel. Sebab jauh ya. Dia bayar mahal, kena tipu kadang macam-macam. Begitunya melibatkan diri dan secara sukarela dalam program kemasyarakatan. Kita share benda-benda baik. Macam hari ni lah Kuliah Duha. Saya pun terkejut tadi saya pergi Seminyak, merata punya banner, konten lah sangat ni. Konten lah sangat. Saya terasa fitnahnya tu, banner tu macam mengata saya. Gambar saya macam ni, konten lah sangat. Macam itulah bahayanya, nampak tak? Kan betul, dah heboh dah orang Putra Haid marah dengan Samsul Bak. Konten lah sangat. Wah tu tajuk. Nampak tak? Syat dan tajuk. Tajuk ni mustahak. Ada sekali saya camah tu, kalaulah aku tahu. Benda tajuknya tu. Ya. Saya tanya JK Masjid, kalau aku tahu ni JK Masjid nak saya bawa macam mana? Pandai-pandai lah. Kau boleh tajuk aku suruh aku pandai-pandai, itu susah. Jadi satu lagi, tengok mau apa jangan kaitkan dengan orang lain. Kita tengok drama tu dah cakap tidak ada kena-mengena dengan hidup dan yang mati. Abang tengok ni bang, tengok. Inilah perangai jantan. Kan dia dah kata yang hidup tak ada kena-mengena, yang mati tak ada kena-mengena. Kenapa kau nak babitkan aku? Abang. Yang drama ni pun satu, semua salah lelaki. Macam drama tu lah apa, hati tercari luka tu. Kan saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tu apa, itulah yang lelaki. Ada lagi ke drama tu ke dah habis dah? Tak nak siasat. Dunia semua tu ustaz. Jadi pribadi mulia jangan kita share konten-konten yang pelik-pelik. Maruah cerminan diri, jaga maruah. Nabi kata malu sebahagian beriman. Maknanya apa? Malu. Nak share konten ni malu kalau kita share benda yang bukan-bukan. Malu kalau kita share konten ni benda yang boleh menyebabkan aib. Malu kalau kita share ni benda jadi bukan-bukan. Perlu ke nak share kita exercise macam mana hari-hari? Siapa nak kurus? Jom. Bagagar sana, bagagar sini. Perut.
melambai perut tunjuk kat orang buat apa. Lepas tu apa? Jatuh pula maruah suami dia. Bini kau bagi tadi jatuh maruah suami. Jangan. Nak buat sama sendirilah. Pocor buat apa? Pocor copot. Nak pocor ada step tu, yang botol rabur tu pocor copot nama dia. Melenggang patah seorang tu sampai pasar dah. Seorang senyap dia ada seorang ikut macam mana step ni. Nak buat sama sendiri je, tertutup orang perempuan. Termasuk kat lelaki yang pergi gym ni. Dah sudah tu tunjuk badan tu boleh ke tak boleh? Siap nampak pusat sikit lagi nak sampai dekat Angry Bird dia. Bayangkan tu, ada yang pergi gym tu tunjuk. Allahu Akbar. Dan benda tu macam kata tiba-tiba mati, kekal benda tu, tak delete. Aspek pakaian nak share, tutup aurat, kemas dan bersih, jangan datangkan fitnah. Tak memakai pakaian mengandungi lambang, gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Kemudian sesuai dengan tata susila masyarakat. Pakai pakaian baju ketat. Ada tu, cantiknya body awak. Tolonglah share macam mana nak dapat body macam you ni. Ada ke tak? Saya nak tanya perempuan, pernah tak nampak tu? Saya tak pernah nampak. Ni saya cerita ni, tak baju tu ngam-ngam, badan dia tunjuk kat semua orang. Lelaki yang main tengok tu. Tu belum cerita ni, buat live sikat rambut. Aurat ni sikat rambut. Saya tak tahu live tu lalu kat saya. Kan saya tekan dekat IG kan, kita tekan live, kita tekan ni live apa ni, live jual barang, ni live ceramah, ni live bagi nasihat. Yang tengah sikat rambut tu saya tertekan pula, Samsud Debat join. Budak yang sikat rambut tu, Samsud Debat tengok kita. Sudah pening kepala. Tu belum cerita lagi, aib lagi yang tak berapa lelaki tak berapa perempuan lagi. Ada tunjuk kan, ramai pula yang follow dia yang tak berapa perempuan tu. Okey semua sengau saudara. Untuk makluman semua, ada yang pergi ke sempadan Thailand, pergi ke Thailand ni buat operate, buang senapang. Lepas tu tanam dia tumbuh. Masalahnya yang mati dekat sana beribu-ribu yang mati kat sana. Dah sign dah. Takkan ada tuntutan kalau berlaku apa-apa kemudaratan, kecelakaan, mati. Sebab ada yang potong senapang tu, ada yang okey potong, ada yang potong pendarahan tak berhenti, mati. Apa dia buat dengan mayat? Dia kumpul, lombokkan sekali, bakar sekali kat sana. Mak ayah pun tak tahu dia hidup lagi tak, apa semua tak tahu. Itu yang berlaku sekarang ni. Lelaki dah tak ramai, perempuan lagi ramai sekarang. Dah lah perempuan ramai, lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan. Cuba fikir, tak pening kepala. Tangan patah. Saya pergi makan kat kedai tu, dekat satu kedai, saya tak nak sebut lah kedai tu, tapi kat Bintulu. Saya nampak gambar elok, kedai kat, tak nak sebut lah. Aduh lah gambar kan. Aku ingat perempuan. Letak dia dia apa? Terpenyat. Kombang tekak masa tu. Yang bertangan tu cakap nanti kalau dah sudah beritahu. Apa kedai kau bawa aku ni, cakap dia orang kan. Percakapan yang sopan, jangan kita maki hamun. Ada orang kan, ada tu makan sampai buat live sampai makan-makan, adab bercakap dengan orang, tunjuk live tu. Lepas tu kutuk-kutuk, mencarut, kata-kata kesat, keluar kutuk pemimpin tertentu. Contoh tak kira lah mana-mana. Ni tak guna ni, apa semua ni. Allahu Akbar. Menjerit-jerit cakap. Ada kan.
mengucapkan salam bertemu dan berpisah, mengamalkan budaya dengan baik, minta izin mana yang perlu. Okey, semua saya nak minta izin semua ya. Okey, sekejap saya berhenti sekejap, saya nak solat dulu, nanti kita sambung. Tak apalah, ada adab dia. Ajaran Islam melarang perbuatan ghibah dan fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah ni disebut sebagai buhtan. Keduanya merupakan perbuatan membicarakan orang lain tanpa pengetahuan bersangkutan. Ghibah dan buhtan adalah sama-sama dosa lisan yang besar dan haram bagi sesama Muslim. Jadi kalau kita tengok perbezaan antara ghibah ni, saya dah cerita tadi, kan? Kita tengok bagaimanakah dalam dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dinukil dari buku Mukhtasar Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kamu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau bila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan apa yang saya ucapkan? Maka Rasulullah SAW berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka kamu telah menggunjingnya, gosip, ghibah. Dan apabila kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah mendustakannya, fitnah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya perbezaan ghibah dan buhtan ini terletak pada benar atau tidak isi cerita. Kita tunjuk gambar orang ni, betul ke? Contohnya, kita nampak orang ni dengan seorang perempuan jalan pegang tangan. Kita berlumba nak jadi konten sangat tadi, ambil gambar, geng, cuba tengok gambar ni. Tak sangkalah ini isteri baru dia ke? Wow, mesra nampak, bertuahlah badan, tulis macam positif, tapi itu namanya menganjing namanya. Tapi apa komen? Ya Allah, gatal betul orang tua ni. Aku kenal sangat bini dia baik, selalu ikut kuliah doha, sama-sama duduk sebelah aku. Kan? Panjang Lepas tu seorang tu buat voice, dia kan ubat, dia kalau benda yang dahsyat tu panjang sikit. Tak sangka. Kenapa dia macam tu? Nampak kan? Rupa-rupanya yang dia pegang tadi anak sulung dia berbalik ke luar negara. Nampak? Baru tahu. Jadi orang perempuan kadang-kadang, contoh, cuba dengar lagu ni. Awak pegang saya punya, saya pegang awak punya. Dah terbaik, tahu ustaz dia tak ada kerja lain. Tengok sebab apa? Benda pertama terlintas dalam kepala kita, benda tak baik. Awak pegang saya punya, awak pegang saya punya, saya pegang awak punya, kita pegang sama-sama, pegang hidungnya, pegang hidung. Kita sebab manusia ni kadang-kadang dia tak fitnah, dia tak apa, dia tak mencuri, dia tak membunuh, dia tak menipu, tapi ada satu benda lagi dalam hati, sangka buruk tak habis. Saya pegang awak punya, pegang apa? Dia tu macam tu. Sedangkan banyak lagi dimensi yang baik kita boleh pegang. Macam suami isteri, Nabi ajar apa? Kalau ada, Nabi pesan, kalau ada satu kekurangan kepada isteri kamu, janganlah kamu membencinya, kerana banyak lagi kebaikannya yang boleh kamu lihat. Nabi pesan tu. Segomok-gomok ikan ada tulangnya, sekuih-kuih ikan ada isi air. Sebaik-baik orang ada kelemahan dia, seburuk-buruk orang ada kebaikannya. Kalau kita pilih tengok baik, jumpa abang tu tak pernah jaga saya, abang tak care saya, abang tak ini saya, kita buka keburukan, insya-Allah jumpa. Tapi cuba ambil kebaikan. Yalah, macam mana pun dia tetap jaga aku. Bila ada orang marah-marah aku, dia pertahankan aku. Macam itulah. Ambil kebaikan. Teruk-teruk isteri aku ni dia tetap masak untuk aku, bising makan, dia suruh makan. Maknanya tetap suruh makan. Dia marah-marah dia suruh makan, dia ni marah ke apa?
Makan dulu baru keluar. Maknanya dia tak larang pun kita keluar, tapi dia suruh makan dulu. Bawa lagi. Nanti tersangkut kat tiang baru tahu. Kau ni cakap elok, tak cuba diam je. Maknanya dia suruh bawa hati-hati. Nampak? Kan mula mata tu memeteng mandang jando. Mandang jando. Langsung suami dia, tadi abang tak terfikir pun pasal janda. Bila kau sebut langsung teringat. Betul tu. Jangan sangka buruk. Dia kadang orang perempuan dia tak tahu. Kadang marah, ceramah. Marah. Kan orang lain pun kadang suami kerja sibuk kan. Pun terakhir ni orang yang paling sibuk sekali. Ya Allah, tak cukup dengan jalan raya, ada train, ada apa. Ya Allah, masjid macam ni yang punya hebat. Orang lain kipih semua tergantung. Dia semua di sini je kipih tercacak ke bawah. Tu yang punya sibuk kan, tak sampai gantung kat atas, semua kat bawah. Sibuk orang terakhir ni. Macam mana orang jadi bahan pula kipih ni. Aku boleh tadi kau orang tengok kipih ni sebenarnya kan. Itulah. Kan? Sibuk. Lepas tu dia marah, abang ni kerja. Orang lain pun kerja juga tapi ada cuti. Abang ni kerja tak cuti. Bising. Sudah suami pun cuti. 2 minggu cuti. Makan, tengok TV, tidur. Tidur, makan, tengok TV. Tidur, makan, tengok TV. Ni tak kerja ke? Tanya pula tak kerja. Tadi kau sibuk suruh cuti. Abang cuti. Lama cuti ke berhenti? Mulut kau ada je. Itulah, buang sangka-sangka buruk tu. Ya? Bila isi berita itu benar, membuat orang dalam cerita itu tidak senang, maka perbuatan itu disebut sebagai ribah. Sedangkan bila isi cerita dibincangkan salah, tidak benar adanya, maka telah melakukan buhtan ataupun fitnah. Kata Abu Lais As-Samarkandi, kalau ada orang bawa cerita dekat kita, 6 perkara kita kena buat. Aku dengar kan, aku dah dengar si siapa tu, dia buat cerita. Benda pertama, hendaklah kamu menolak, jangan terima cerita tu. Sebab apa? Kesaksian dia tak cukup. Itu pertama. Yang kedua, hendaklah kamu mencegah. Sebab apa? Sebab kalau fitnah dosa, kalau dia ribah pun dosa. Dua-dua dosa. So cegah. Dah kau jangan sebar-sebarkanlah cerita ni. Kalau betul dosa, tak betul pun dosa. Faham? Mencegah. Ketiga, janganlah kamu bersangka-sangka. Tu dia ni. Ya ke? Tak sangka dia macam tu. Baru dengar cerita. Tak sangka dia macam tu. Ya Allah. Ya. Keempat, janganlah kamu menyelidik. Betul ke cerita ni? Entahlah, aku dengar-dengar pada orang. Kau jangan risau. Kakak dia baik dengan aku. Nanti aku tanya, apa hal aku update dalam grup. Dia pula menyelidik. Jadi orang pertama nak share cerita tu pun jangan. Abu Lais As-Samarkandi kata. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Tak suka. Sebab apa? Ribah dosa, fitnah dosa, natijahnya neraka. Dan kalau kamu benci, yang keenam, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu, iaitu sebar-sebarkan ke orang. Jangan. Jadi hukum ribah dan buhtan adalah haram. Ribah dan fitnah dua-dua haram. Jelas Imam An-Nawawi. Hal ini sesuai dengan dalil menegaskan tentang keharamannya yang terdapat dalam Al-Quran, hadis-hadis dan juga ijma'. Jauhilah prasangka yang tadi. Jauhilah benda prasangka, kerana sebagai benda prasangka itu adalah dosa. Banyak kali dah kita berprasangka, semua tak tepat, dah nak jadi salah. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia macam ni? Tak sepatutnya. Sekali bila dengar cerita dia, lah macam tu ke? Dia ni tak patut lah. Dah, dengan orang ni pula tak patut. Jadi hati-hati. Kan? Selain itu, celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Kan? Celakalah orang yang jadi pengumpat dan pencela. Ada je cara nak buat, kan? Jadi aib satu perkara yang disembunyikan oleh manusia, melainkan mereka sendiri mendedahkan kepada orang lain. Setiap manusia punya keaiban masing-masing. Islam tidak membenarkan untuk menyebarkan keaiban diri sendiri, apatah lagi orang lain.
Terdapat dalam kita sebuah hadis yang meminta supaya kita menutup keaiban sendiri maupun orang lain. Sabda baginda Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia yang beriman dengan lidahnya namun belum masuk iman ke dalam hatinya, janganlah engkau mengumpat orang-orang Islam dan jangan membuka aib mereka, kerana sesungguhnya orang yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang aibnya dibuka Allah, maka dia akan membukanya sekalipun dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makna sembunyikan aib sendiri dan tutup keaiban orang lain, kerana boleh jadi satu hari nanti sang pendosa akan menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik daripada kita yang mencela. Kita cakap dulu, tak sangka lah macam tu. Nampak seorang perempuan turun daripada kereta. Ada orang perempuan, kita tengah ambil wuduk ni, tengah ambil wuduk, nampak dia turun. Ya Allah, ya Allah. Dia turun pakai baju tak berlengan, dalam bahasa orang Putrahad, sleeveless kan, rambutnya perang. Dia punya potongan badannya ibarat model. Dia tengok, neraka lah. Sambil ambil wuduk tu, dalam hati, neraka lah. Sedap-sedap je. Sebab dia dekat masjid, dia tengah ambil wuduk, nampak perempuan tu lalu. Ya Allah, apalah nak jadi. Kita nampak tu, kita cakap. Kemudian perempuan ni pun masuk balik rumah, sampai ke rumah buka TV. TV satu rupanya tengah forum perdana perihal menutup aurat. Dia pun tukar channel, TV3 Al-Kuliah, cerita tentang dosa membuka aurat. Oh sudah. Buka TV Hijrah, tengah gelak-gelak Samsul Debat tengah cerita pasal aurat juga. Ah sudah. Semua channel pasal aurat, dia terasa tepat dekat dia. Ya Allah, apa yang Allah nak tunjuk kat aku ni? Menangis dia. Dia masuk bilik air, tak ada siapa nampak. Tak ada siapa nampak ni dalam rumah dia. Dia masuk dalam bilik air, dia cuci rambut dia yang berkarat tadi. Dah cuci, lepas tu dia ambil wuduk, dia pakai telekung, dia semayang, mati tengah semayang. Tak ada siapa tahu. Lepas tu esok tu bawa jenazah pergi ke masjid. Yang ambil wuduk semalam, aku dah cakap. Aku cakap neraka kan, tengok mati lah ini. Tapi dia bercakap tak tahu kawan tu sebab bertaubat. Kawan tu menangis waktu ni. Kau tahu tak, dia meninggal dalam semayang tu. Kau jangan buat fitnah tau. Ya ke? Mana kita tahu? Nampak tak? Itu sebab kita mana tahu. Ingat tak dulu seorang guru, saya tak ingat kisah tu macam mana. Seorang guru ni setiap hari dia pergi rumah pelacuran. Pergi rumah pelacur, dia bayar semua pelacur-pelacur tu. Bayar tu apa, tak apa. Lepas tu dia pergi kedai arak, dia beli semua botol-botol arak tu bawa balik. Orang semua kutuk dia. Tui, tak sangka ni. Hari-hari langgan pelacur, hari-hari minum arak. Tu orang tu tu. Bila dah mati, orang pergi tengok jenazah dia cantik, bersih, senyum. Dia tanya apa amalan dia. Amalan dia setiap hari dia akan guna apa yang dia ada. Dia pergi rumah pelacuran tu, dia bayar pelacur-pelacur tu supaya jangan ambil pelanggan hari tu. Dia bagi duit belanja. Dia beli botol arak tu bawa balik sampai rumah. Sebab apa? Dia beli habis sebab dia tak nak orang minum arak tu. Dia hancur pecahkan arak tu dekat rumah. Bayangkan, orang tak tahu, dah mati pun orang tahu. Itu sebab kita banyak menuduh berdasarkan apa yang kita nampak, tapi kita tak tahu cerita di sebaliknya. Nampak tak? Dulu kan, contohlah, ingat tak arwah ni, arwah Suhaimi tu, Suhaimi dengan Ina Naim tu kan? Masa dia hidup, apa orang tak cakap pasal dia? Tong cakap. Akhirnya bila dah meninggal, orang tahu macam mana didikan dia, anak-anak dia, macam mana dia akhlak isteri dengan anak dia, macam mana. Dulu Yus radhiyallahu anhu, orang cakap lawak bodoh lah, apalah ini. Orang kata, kita cakap macam-macam ni. Memanglah kita cakap, tapi dah meninggal baru tahu. Dia setiap kali balik Perlis tidur rumah anak-anak yatim. Duit dia sebahagian besar bagi ke rumah anak yatim tu. Macam keluarga dia buat. Dia memang anak yatim. Abang bocek, siapa tahu. Bayangkan 3 bulan lepas meninggal masih berkerumun orang pergi kubur dia lagi. Nampak? Ustaz-ustaz yang kat Malaysia ni pun belum tentu kita dapat macam tu. Betul cakap. Maknanya banyak kebaikan yang dia buat. Cuma jangan cepat berprasangka. Ada sebab Allah Ta'ala beritahu, jangan sekali-kali kalian berprasangka, kerana sebagian berprasangka itulah dosa. Sebab apa jadi dosa? Sebab tak betul. Jangan ambil alih kerja malaikat. Kita tahu ni mesti ni. Kita nampak ustaz, contohlah, orang nampak Abid Liu, so tengok dia bagi sumbangan kat orang, ni konten ni. Mana kita tahu niat hati dia pun.
kan? Sedangkan dalam Quran bagi tahu kalau bagi secara terang-terangan dengan niat jadi contoh yang baik pada orang lain, benda tu pun baik bagi kamu. Tapi kalau bagi secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik buat kamu. Itu je. Yang bercakap komplain tu bagi pun tak. Contoh kan? Contoh kan, pernah kita dengar macam kita anak kita kan, anak kata, mak minggu ni mak siap, Alung dah buat dah pasport mak semua. Kenapa? Dah pergi renew dah maknya pasport. Kenapa? Minggu ni kita pergi Korea, kita pergi Daegu, kita pergi Jeju, kita pergi Suwon. Lepas tu adalah yang cakap, daripada dia pergi Korea, dia pergi Mekah. Ada yang bercakap. Yang bercakap tu Mekah pun tak sampai lagi. Kan cerita dia. Sikit lagi. Ya. Jadi hati-hati. Jangan saudara pernah bercakap. Sabda baginda Rasulullah, jika engkau menelusuri aurat aib orang lain, berarti engkau telah merosakkan mereka atau hampir-hampir engkau merosakkan mereka. Hati-hati. Kata Imam Nawawi, ada tak keadaan, sikit lagi, ada tak keadaan yang mana aib orang ni boleh kita buka? Ada tak keadaan dia? Ada. Keadaan yang pertama, buat aduan bila dizalimi kepada sultan atau hakim, pada penguasa. Masuk dalam mahkamah, hakim tanya, apa yang suami kamu buat pada kamu? Aib yang arif, saya takkan buka. Menurut ceramah Samsul Debat yang saya pergi hari itu, itu tak terpakai. Boleh cerita, dia pukul saya, dia lempang saya, dia pijak saya secara istiqamah. Setiap hari dia pijak leper, dia ingat muka saya adalah kakinya. Contoh satu. Kedua, membantu dalam menentang perkara yang mungkar dengan tujuan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar dengan saluran yang betul. Kita kena, jadi macam kita membantu siasatan, bagi maklumat, keadaan macam ni, yang saya nampak macam ni, keadaan macam ni. Ketiga, menceritakan kepada mufti, kepada orang ustaz yang terlibat dengan hukum hakam, bagi tujuan untuk fatwa. Fatwa maknanya apa? Nak beritahu hukum. Apa hukum ni macam ni ustaz? Apa hukum macam ni? Kena beritahu lah mana betul. Keempat, cegah umat Islam satu keburukan serta menasihati mereka mengambil ilmu daripada bukan ahlinya. Ya? Jadi nak cegah dia daripada dapat maklumat yang tak betul, maka kita kena beritahu benda yang betul. Menceritakan hal orang, dah rapat-rapat dah tu, menceritakan perihal orang yang melakukan dosa saya terang-terangan tanpa segan silu di hadapan orang ramai, dan bukan dibuat secara sembunyi-sembunyi. Kan? Maknanya menceritakan orang yang dah terdedah dan semua orang dah tahu. Tolong sambung ceramah ni dalam 2 jam lagi. Waduh. Okey. Jadi mana kata menceritakan perihal macam benda tu dah clear, nampak. Yo tak sangka tadi dia buat macam tu, berjoget depan tu. Adalah masalahnya tu. Kan? Macam mana berlaku tadi tu? Yang itu lain. Itu benda yang semua orang dah nampak. Sebenarnya dia sakit, dia ni kepala, kan? Macam tu. Kan? Jadi sebelum saya sambung ni, saya nak buat sedikit pengumuman. Dengan ini saya mengumumkan dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan macam wakil rakyat. Dengan ini dilancarkan tabung infak surau untuk bantu program-program aktiviti dan sebagai pembinaan surau nak bagi lebih selesa dengan mesra jemaah macam tu. Jadi jangan senyum-senyum, keluarkan duit. Tak dapat bagi RM50, bagi 100. Tak boleh bagi RM1, bagi 50. Transfer pun boleh. QR code ada. QR code ada. Kalau tak bawa duit tak apa, gelang rantai luut kan, masuk dalam tabung surau. Yang nak bagi cek kosong boleh. Dan bagi tahu baki ada berapa. Kan? Dan begitu juga bagi handphone pun boleh. Tahulah kita hantar kat kedai kita, format kan, tengok dapat berapa. Tu dia.
InsyaAllah. QR tu kat mana? Nak tengok. Dekat dekat kantung. Mana kantungnya? Jalan dia jangan duduk situ. Daripada situ keluarnya. Oh, dramatik sungguh. Kita dah susun strategi. Dah susun strategi dah. Okey. Baiklah. Kita bagi adik putra SG berehat kita Baik. sebab kita nak paparkan satu tayangan video di mana kita lihat ya, video ni ada dua bahagian. Satunya kita tengok sejarah detail menggunakan misi membela surau Al-Aimani dan Soal Aiman ni kat mana? dekat seksyen 10. Seksyen 10. Semua orang tahu kan? Seksyen 10. Rasanya ramai ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi dengan paparan tayangan video ni anda akan tahu sebenarnya ada banyak ujian dan cabaran. Dan salah satunya ialah apabila kawasan itu dicerobohi. So bila dicerobohi, kita kena bertindak dengan cepat. Once kita lalai, percubaan itu akan menjadi lebih luas. Okay, so itulah antara titik permulaan. Dan kita tengok juga bagaimana kita cuba jalankan aktiviti-aktiviti seperti aktiviti kurban, buku Ashura. Ini ada semangat untuk WW. Jadi kita pun menghilangkan masa. Kalau sudah bersedia, kita cuba ini contoh. Saya kata pandang tempat lain ambil gambar. Okey. Ini bahagian pertama. Okey. Dia akan ada korea lagi ya. Oh, touch screen lah. Okey. Ini adalah Tuan Haji Saini. Tuan Haji Saini dan juga tim yang telah mengilhamkan dan menerbitkan video ini. Okey, sementara itu tuan-tuan dan puan, ialah kita gerakkan tabung untuk pembinaan dan juga pembangunan Surau Al-Aiman. Macam yang saya cakap tadi lah, kalau tak ada cash boleh angkut, kalau tak ada cash boleh bagi gelang. Ya, insyaAllah ini saham akhirat kita, insyaAllah. Mic pun tak suka. Dia cuba dia buat apa? Dia cuba tu dia buat apa? Dia tak tahu sangat dia cuba. Dia telah mencetuskan semangat pada buah karya di seksyen 10 bersama-sama benda lain kena buat sport untuk membina sebuah surau dengan dekat persyaratan konstitusi semua surau untuk terakhir dan berbalik terakhir. Konsep pertama telah kita prepare dan majukan, dan alhamdulillah kita juga menunjukkan semangat kita dengan berjuangkan lagi korban pertama yang telah dikorbankan di tapak Wajah Surau. Ini memberitahu umumkan kepada masyarakat kita bahawa masyarakat Islam di Perhai adalah wujud dan kita akan wujudkan dengan semangat ini sebuah surau yang baru di seluruh dunia. Program buah Ashura adalah program yang kedua yang telah dimulakan di seksyen 10 Perhai. Dan ini merapatkan lagi buah di mana kita memberi taklimat cadangan-cadangan yang kita ingin bangunkan sebuah surau seksyen 10 Perhai. Kita mendapat suntikan dana daripada tenaga utama Yayasan Al-Aiman, yang mana dengan suntikan dana ini membolehkan kita membukakan permohonan kita kepada pihak teknis. Dan telah mendapat keputusan kita berlanjut kita pada tahun lepas bulan April. Jabatan Menteri Negeri Selangor telah menetapkan arah kiblat alhamdulillah dengan penetapan arah kiblat kita telah menerapkan dan memencutkan aktiviti pembinaan daripada bulan Mac, April, bulan Mei sehingga bulan Disember. Kita menggunakan sistem Raff Foundation yang kita
struktur utama telah pun diberikan dan kalau kita tengok struktur utama sudah pun naik sehingga kita telah memberikan pihak muslimat dengan lebih hebat agar kita dapat memiliki harga untuk kumpul dana bagi menyiapkan projek surau Al-Rahman ini. Ini adalah sesi pertama melibatkan penerangan sedikit tentang histori dan sejarah pembinaan dan pembangunan surau Al-Rahman. Sesi kedua jadi segmen kedua kita akan berbagi sedikit tentang di mana Tekan ni, di mana tekan ni macam tak. surau Al-Rahman. Tak tekan dia punya tu. Tu. Surau Al-Rahman terletak di kawasan Pemadaran Kutu Heights. Berkaitan dengan dari Kutu Heights, ini adalah sesi 10 dan terletaknya Surau Al-Rahman. Lokasinya adalah strategik di tengah-tengah sesi 10 antara sesi 10 Surau dan Surau 3 bersebelahan dengan padang permainan sesi 10 dan Surau 3. Dia mudah dicapai oleh karya sekitar 10 dan juga sekitar berbagai. Ini adalah tampak belum kita mula kebinaan. Kami telah kita naikkan pada bulan Mei. Ini bentuk adalah bentuk modern yang dikasihkan dalam tanda kutip. Open dah. Cantik. Ruang dalam Dewan Surau Al-Rahman boleh menempatkan satu masalah 200 orang dan untuk solar area boleh menempatkan lebih kurang 200 orang. Ini adalah pandangan daripada akses kepada kawasan muslimat. Ruang Pakai kasut kan. Kalau kita akan bangunkan banyak lebih. Ini adalah pintu masuk melalui muslimat sebelah kanan atas ini. Amangan Dewan Surau Al-Rahman dan juga untuk dalaman muslimat. Ini berkaitan dengan dua dalam kata ini adalah pandangan sebelah kanan ke arah yang dua tahun itu. Seterusnya kita ambil kesempatan ini untuk menceritakan tentang perkembangan terkini pembinaan surau Al-Rahman ini, yang mana pada masa ini kita kemajuan projek pada awal bulan Januari telah mencecah 65%. Kita mengambil peluang untuk drone shot sebab kalau ramai nak pergi lawan tapak nanti roboh. Sekarang kos berapa kos? Kos pembangunan keseluruhan kos pembangunan surau ini dianggarkan melibatkan lebih kurang 2,5 juta. Dan Orang mahal sekarang ni. Bukan pasal apa. Dulu RM100,000 ini. dana di ekor terakhir kita dalam 200. Oh. Ini kita memohon sumbangan semua yang hadir hari ini untuk sama mengimbau kepada kebijakan pembinaan untuk surau Al-Rahman.
Kejap ini. Kalau lagi 200,000 tak lama. Tak sempat. Sebelum mana tak sempat. Tak boleh. Tak, kalau tak, dia boleh siap, tapi finishing tak boleh. Kalau buat elok kan. Kalau tak hujan, ada faktor cuaca. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Zaini. Itu dia. Mana lagi 200,000 je lagi Yang sangat menarik. Fisik beberapa. Jadi ada tambahan kepada tempat ikan. Kalau ada siapa yang nak berwakaf, ya, berwakaf pun ada disediakan ini. Alhamdulillah. Daripada isi kawan sudah cantik ya, cantik dah siap insyaAllah. Dengan sokongan semua, doa semua, sokongan anak sendiri juga, ya insyaAllah kita boleh melakukan aktiviti mungkin satu Ramadan insyaAllah. Baiklah, kita teruskan sedikit sekali lagi bersama dengan SG dengan tajuk kepatutan pasangan peribadi, maruah atau aib. Jadi tadi dah ambil kan nombor akaun. Biar ya. Kalau yang tengok tu kalau lagi 200,000 dah tak banyak lah kan. Jadi bagi cepat lah kita buat kerja kan. Sekarang ni doa cuaca pun elok supaya tak delay projek. Lawak konsep open. Surau open kan. Kipas saya tengok tadi kalau ikut plan tergantung. Cantik. Tahniah lah. Jadi kita bantulah. Mudah-mudahan sempat saya camah kat sana. Dan begitu juga keadaan yang dibenarkan, dibenarkan kita menceritakan buka aib, menyebut satu sifat yang telah makruf diketahui kepada diri seseorang itu seperti bisu, buta dan sebagainya. Alah si sohot tu lah yang pekak tu, dia kata kan. Oh tu dia bukan niat nak mengata tapi nak bagi orang faham. Oh dia tu, dia tahu. Si siapalah yang tempang tu, contoh kan. Bukan sebab nak kutuk tapi nak bagi orang kenal. Oh yang itu, dia tahu. Kan. Itulah yang comel-comel tu, dia kerdil, contoh kan, yang comel-comel rendah sikit tu. Oh tu. Jadi dia bukan nak mengutuk tapi dia nak bagi gambaran. Kan? Tapi jika mampu memanggil dengan panggilan yang lain yang lebih baik, dan haram memanggil panggilan-panggilan tersebut dengan niat menghina, itu keadaan yang dibenarkan. Jadi itulah keadaan. Jadi kesimpulan dia berhati-hati. Itu sebabnya ada pepatah Arab kan beritahu kan, ada beritahu tentang betapa bahayanya lidah ni kan, lebih tajam daripada pedang katanya. Macam mana pula lidah lagi tajam? Itu sebabnya kan, macam tengok siapa yang mengalami dia tahu. Contoh dalam perceraian kan, senang-senang je sebut kan, dia sebut cerai kau, lepas tu lidah kan, lidah tu cepat kadang dah cakap pun fikir sudahnya menyesal. Ada satu kes tu di mahkamah syariah, kita tengok, Ustaz tahulah tadi banyak pengalaman dia menghandle. Ada satu pasang suami isteri ni masuk mahkamah, elok pegang tangan mesra, jadi pahal masuk mahkamah kan. Lepas tu bila hakim suruh bacakan pertuduhan bahawa kamu pada beberapa hari bulan kamu telah didapati salah kerana melafazkan cerai, melafazkan talak di luar mahkamah, yang mana kamu menyebut dengan melafazkan talak dengan talak 3. Dia orang tadi tu. Jadi seorang kat kandang sini, seorang kat kandang sini. Hakim pun tanya, kamu mengaku salah? Tak, saya tak mengaku. Lelaki itu tak mengaku salah. Sebenarnya saya kenapa bila kamu mengaku salah? Tak mengaku salah. Saya tak sedar masa tu. Tak sedar. Kenapa kamu tak sedar? Hakim tanya. Ni dah terlepas terus talak 3 dalam mahkamah. Dia cakap macam tu. Saya tak sedar. Kamu tak sedar kenapa? Saya mabuk, dia kata. Mabuk ni ada macam-macam. Mabuk naik kereta ke, mabuk tapai ke, mabuk minum arak. Hakim tu tanya. Memang
Memang apa yang datang mahkamah tu tergelak-gelak lah dengar hakim ni. Mabuk ke? Mabuk tapai ke? Mabuk naik kereta ke? Mabuk arak? Dia kata mabuk arak. Dia kata arak ni macam-macam jenis, brandy, whisky, tequila, semua jenis sebut hakim tu. Dia kata brandy. Kalau brandy ni dia jenis yang anggur yang diperap, dijerukkan, kemudian direndam selama beberapa hari, ditapaikan, kemudian jadi tu. Betul awak minum tu? Hakim uraikan jenis arak. Okey, maknanya kamu minum jenis. Okay, sekarang saya nak tanya satu soalan. Dia kata, waktu kamu kata kamu mabuk, kamu minum arak tu, apa yang kamu buat lepas tu? Cuba cerita balik. Saya masa tu saya cakap dekat isteri saya, kamu jumpa dia berdepan ke? Ada dinding ke? Berlapik ke? Oh, saya pakai telefon. Pakai telefon. Telefon zaman tu paling canggih yang yang jenis bukan boleh terus tekan, dia kena tekan dulu phone book, kena tekan dulu ni, dia time SMS dia kata, dan dia call. Okey, kamu call, nama isteri kamu letak dalam tu apa? Saya letak nama dia. Kamu letak nama dia, kamu cari tu, kamu jumpa tak nama dia? Jumpa, mana tak adalah mabuk sangat. Hakim dia bilang. Jadi dengan ini saya istiharkan bahawa talak tersebut adalah sah. Dan kamu ingat, hakim tu sekolah kat dia pula, berdosa minum arak apa semua. Kamu tahu tak? Dan sebenarnya dalam Islam, kalau kamu nak balik dengan isteri kamu pun mesti berkahwin dengan orang lain dulu. Dan tak ada istilah Cina buta dalam Islam, iaitu bila isteri kamu kahwin dengan orang lain, dia mesti rasa manis suami rasa manis isteri, berlaku persetubuhan. Dan selepas dari itu kalau mereka bercerai, baru kamu boleh kahwin dengan dia. Tu sebab fikir dulu sebelum apa kamu cakap. Tengok mulut kan. Sekarang ni pelik pula kan, bercerai joget depan mahkamah syariah. Konten lah sangat. Jadi dia rasa benda tu bagus, kononnya dia baik, bercerai dalam keadaan baik, tapi yang dia tak sedar, dia buat fitnah pada agama. Seolah berkahwin ni main-main, cerai ni main-main aja. Orang bukan Islam pula tengok, kenapa Islam macam ni? Fitnah pada agama. Jadi hati-hati tuan-tuan muslihat. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Saya faham renungan yang tajam itu maksudnya apa. Jadi insyaAllah saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ceramah saya lagi. Apapun berhati-hati. Konten boleh kongsi, tapi kongsilah yang baik-baik, kongsilah yang ada manfaat. Nabi kata khairun nas adfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia beri manfaat pada orang lain. Kalau share lah benda baik. Jom guys, ramai-ramai pergi kuliah duha, share benda baik kan, daripada kita share benda yang jatuhkan pasangan, cerita pasal orang lain. Contoh lah, ambil sikit lah. Contoh orang cerita pasal baru-baru ni, pasal masalah rumah tangga artis lah, pasal rumah tangga orang-orang tertentu. Jangan komen lebih-lebih. Kita tak tahu apa cerita di sebaliknya. Buat dosa tak usah kan. Kalau nak tulis pun, semoga Allah memberikan petunjuk buat kalian berdua. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan, berbahagia. Selamatkanlah mana yang boleh diselamatkan. Kesian anak-anak, mudah-mudahan kamu berdua diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk baik dan berdamai. Tulis yang baik-baik. Kalau akulah, seorang pula komen, apa tunggu lagi? Syah Alif pun lah cabut, tunggu apa lagi? Bunga bekas kuntup. Kebetulan pula dia ambil pula nasihat kita tu. Habis. Hati-hati. Jadi itu saja dari saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.